الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita untuk bersama pada pagi ini pada hari Khamis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dalam ruangan soal jawab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nama apa? Kita habis ni. Ini empat. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengizinkan kita untuk bersama pada pagi ini dalam ruangan soal jawab, insya-Allah. Soalan yang pertama, apa hukum kita mengikut imam yang membaca tidak betul ataupun mengikut imam yang makmum tidak suka? Yang pertama sekali, syarat untuk seseorang jadi imam itu dia mesti qari. Dia mesti qari. Makna qari ialah seseorang yang pertama bacaan Fatihahnya betul. Orang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bacaan Fatihahnya tidak betul, orang yang betul baca Fatihahnya tidak sah mengikut imam yang baca Fatihah tidak betul. Kalau bacaan surah tak apa lagi, tapi bacaan Fatihah tu mesti dia betul, bacaannya betul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekalipun bermakmumkan suami sendiri, si isteri baca Fatihah betul, suami baca Fatihah tak betul, tak sah, tak ikut. Maka sebab itu orang yang nak berkahwin mesti betulkan dulu bacaan Fatihah.
Sebab dia nak jadi imam kepada paling kurang isteri dia dan anak-anak dia. Pastikan setiap orang yang nak kahwin belajar dulu, betulkan bacaan Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun terlebih baik daripada itu, setiap orang nak kahwin dia mesti boleh membaca Al-Quran. Orang dulu-dulu pada hari sebelum akad ataupun pada hari akad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka buat majlis khatam Al-Quran. Jadi majlis khatam Al-Quran ini ialah selepas daripada orang yang nak berkahwin itu dia telah pun mengkhatamkan Al-Quran. Maknanya dia boleh baca Quran. Jadi muslimin dan muslimat mata Allah sekalian, kalau anak kita berkenan kat siapa-siapa, soalan yang mesti tuan-tuan tanya dan kena ambil tahu, adakah dia boleh baca Al-Quran, sama ada laki-laki ataupun perempuan. Jadi bila kita nak tanya anak orang, anak kita dah mesti dah boleh baca Quran. Lepas tu pastikan dia boleh baca Quran. Dia kena anak kita tak apa, tapi Quran kena boleh baca. Belajarlah dulu baca Quran. Kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia boleh baca Quran, kita boleh melangsungkan perkahwinan. Kalau dia tak boleh baca Quran, selesaikan dulu, bagi boleh baca Quran dulu. Penting Al-Quran kita boleh baca, sebab kita nak didik ahli keluarga kita. Itu satu. Yang kedua, apa hukum mengikut imam yang imam tu dibenci oleh makmum? Baik, yang pertama sekali, kemarin saya ditangi oleh seorang muhibbin. Datuk Zainal, dia chairman syarikat umrah. Apa nama syarikat dia? Tak ingat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia cerita suatu mana dia bawa Datuk Harusani almarhum tunaikan umrah ataupun haji, tak ingat. Dalam peserta umrah dia tu ada satu orang, dia bawa girlfriend dia pergi umrah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia bawa apa ni, kekasih dia pergi umrah. Malam-malam orang tak tahu. Lepas tu baru orang tahu dia bawa girlfriend dia. Jadi pada ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang minta Datuk Harusani yang ada dalam peserta umrah tu tegur dia tu yang bawa apa ni, makwa dia mai umrah. Datuk Harusani ni akhlak dia, dia kata saya tak boleh bagi fatwa, kena pergi tanya tu Datuk Zainal. Jadi bila masalah saya nak pergi tanya Datuk Zainal, dia kata macam mana saya nak jawab, mufti ada, saya nak jawab macam mana, saya bukan ada ilmu, kena tanya Datuk Mufti. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang tu hak yang minta penjelasan tu pergi balik ke Datuk Mufti. Kata Datuk kata Datuk Zainal minta supaya Datuk jawab. Dia tak baru boleh jawab sebab dia suruh, pada akhlak. Kalau saya nak jawab tak boleh sebab dia ketua kita, dia lah jawab. Bila dia suruh saya, baru boleh. Tu dia panggil adab. Kita pergi mengajar. Bila kita pergi mengajar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tu ustaz, kita tu tok guru. Waktu tu boleh tak kita terus jadi imam, lepas mayang maghrib
kuliah, bayang isyak, boleh tak terus kita jadi imam? Tak boleh. Sehinggalah disuruh oleh imam masjid tu, ustaz sila, baru boleh. Tu dia panggil adab. Adab ni bukan sebarangan adab, dia melibatkan tidak sah sembahyang makmum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab makmum ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, makmum ni kalau dia tak suka imam itu jadi imam, sembahyang hari itu tak terangkat, sembahyang hari itu tidak terangkat. Maka sebab itu Nabi SAW sebut, salasatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. 3 jenis orang yang tak terangkat sembahyang mereka itu daripada kepala mereka walaupun ni sejengkai, tak naik. Dalam satu hadis yang lain, daripada telinga tak naik sejengkai, mana sembahyang tu tak terangkat. Di antaranya ialah rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, seseorang yang mengimami sesuatu kaum sedangkan mereka benci kat dia, mereka tak suka kat dia. Jadi bila makmum tak suka pada seseorang imam, sembahyang itu tak terangkat. Itu pentingnya imam itu disukai oleh makmum. Jadi bila seorang imam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia persila kita untuk jadi imam, berarti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berarti dia menerima mandat, dia ada mandat daripada keseluruhan makmum untuk dia menggantikan tempat dia seseorang yang lain. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tu yang dikatakan pentingnya imam itu ialah seseorang yang disukai oleh makmum. Soalan seterusnya, adakah boleh orang yang bela anak yatim makan daripada harta anak yatim? Allahumma salli ala Sayyidina. Adakah boleh orang yang bela anak yatim makan daripada harta anak yatim? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali, anak yatim ni kita kena faham, iaitu siapa-siapa yang umurnya masih belum baligh, dia masih kanak-kanak dan masih belum baligh, dan dia kematian ayah, maka dipanggillah anak itu anak yatim. Tapi kalau binatang, yatim dia duk kepada kematian ibu, sekawan ayam nak lintas jalan, mai lori mencempurah habis anak-anak ayam dan ibu-ibu ayam, tapi tak selamat, ibu kena tindih dengan lori, maka yatimlah anak-anak ayam tu. Jadi yatim manusia kematian ayah, yatim binatang kematian ibu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa hukum makan harta anak yatim? Haram hukum dia. Dalam hadis, dalam ayat yang Tuhan sebut, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran. Allah kata bahwasanya orang-orang yang makan harta-harta anak yatim secara zalim, Allah kata innama ya'kuluna fi butunihim naran, mereka tu makan di dalam perut mereka itu api. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu status anak yatim makan harta mereka. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak yatim ni, macam mana hukum orang makan harta anak yatim? Haram. Yang pertama yang kita nak kena perhati situasi macam ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang buat kenduri tahlil lepas kematian
orang mati. Kenduri tahlil tu sunat kita buat. Yang pertama sebabnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita berpakat untuk menghadiahkan, mendoakan kepada orang yang telah pun mati. Yang kedua, kita buat majlis zikrullah. Yang ketiga, kita jamu orang makan. Pahalanya besar. Cumanya jamu orang makan ni, pastikan duit jangan diambil daripada harta si mati. Jadi cari sumber lain supaya kita tak termakan harta anak yatim kalau masih ada anak yatim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau masih ada anak yatim, kita jaga jangan termakan harta anak yatim. Cari sumber lain bak kenduri. Sebab harta tu masih belum dibagi-bagikan lagi. Jadi bila harta masih belum dibagi-bagikan, jadi kemungkinan harta anak yatim termasuk dalam tu. Itu pertama. Cumanya bagi yang bela anak yatim, macam pakcik dia ke, pak long dia ke, ataupun mak dia sendiri ke. Jadi dalam ayat yang Tuhan sebut, wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Allah kata jangan makan harta anak yatim israfan. Israfan ni secara melampau ataupun terburu-buru. Wa bidaran, terburu-buru maknanya merebut peluang. Dah harta anak yatim ada, ambil cepat-cepat, ambil peluang ada harta anak yatim. Tak boleh, Tuhan murka. Jadi Allahumma salli ala, sebelum mereka itu mendewasa, sebelum mereka itu besar. Itu besar tak boleh makan lah. Sebelum besar makan dulu. Hak ni dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kata wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Siapa yang kaya, ada duit sendiri, falyasta'fif, tak perlu ambil harta anak yatim. Tapi Allah kata wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Tapi hak bela tu ialah orang tak kaya, orang fakir. Falyakul bil ma'ruf. Makan secara ma'ruf. Maknanya dia makan, kita makan. Maknanya ikut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kesesuaian berapa peruntukan. Makan secara sederhana, tak loaded. Bila mana kita bela anak yatim, mana had dia makan, kita boleh makan sekali, kita boleh makan. Ini kalau kita fakir. Tapi kalau kita ada duit sendiri, okey, untuk dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk dia jangan kurangkan. Hak kita bagi lagi kat dia. Itu untuk anak yatim. Dan lebih baik untuk anak yatim ni, harta dia tu kita bagi beranak. Kita bagi beranak, kita niagakan, kita buat pelaburan bagi bertambah. Sebab tak dibimbangi, bila mana dia besar, duit dia habis, harta dia habis. Jadi orang yang buat macam tu, dia telah buat satu kebaikan, satu kebajikan yang dipuji oleh agama, oleh syarak kita. Baik. Anak yatim ni, dalam satu hadis yang nak baca ni, Nabi kata man masaha ra'sa yatimin lam yamassahu illa lillah kana lahu bikulli sya'ratin maras 'alaiha yaduhu ashru hasanatin wa man ahsana ila yatimatin aw yatimin indahu kanas kuntu ana wa huwa kahataini fil jannah. Nah, tu hadis Nabi sebut, siapa yang sapu pala anak yatim, dia tak sapu pala anak yatim tu melainkan kerana Allah. Kana lahu, orang ni mendapat
bi kulli sya'ratin maras yaduhu asyru hasanatin. Jadi kata Nabi SAW, dia sapu kepala anak yatim tu, setiap rambut, selai rambut yang dia sapu tu, dia mendapat 10 kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dia sapu ni, rambut dia ada berapa ni tak tahu, ratus ke ribu ni, dia sapu kepala anak yatim tu, mana tangannya tu satu rambut, dia dapat 10 kebaikan. Sapu daripada belakang ke depan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi kata, siapa yang buat baik pada anak yatim, laki-laki ke anak yatim tu, perempuan ke anak yatim tu, Nabi kata, ana wa huwa kahatani fil jannah, aku dan orang yang bela anak yatim itu, Nabi tunjuk macam ni, kahataini fil jannah, seperti ini dalam syurga esok, kancing dengan Rasulullah, rapat dengan Rasulullah. Jadi bagi perhatian pada anak-anak yatim. Dalam kampung kita ada yatim tak? Contoh, masjid dalam setiap Quran mesti tu imam tahu ada anak yatim. Allahumma salli ala sayyidina. Berapa orang anak yatim dalam kampung kita? Tak semua, tak ramai, takkan sampai 20 orang. Jadi pastikan anak yatim itu mendapat perhatian masjid. Jadi imam dan jaga masjid mesti alert perkara ni. Sebab nak jadi macam ni lah Nabi yang suka esok, kahataini fil jannah. Tapi hak ni mungkin masjid bagi, tapi tak banyak masjid yang buat. Mereka buat setahun sekali nak raya, mereka buatlah. Buatlah setiap bulan sumbangan tetap pada anak yatim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk kita akan dapat pulangan yang lebih dengan kita buat baik pada anak yatim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak yatim ni bila mana kita ambil tahu hai dia, lembut hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hati kita lembut. Jadi bagi perhatian kepada kewujudan anak yatim dalam kampung kita. Orang yang kaya-kaya, kalau kita tengok orang Kristian, kita kata Michael Jackson. Michael Jackson separuh pendapatannya untuk gereja. Tu waktu mana dia Kristian. Tetapi bila dia masuk Islam, dia dibunuh. Pasal apa? Sebab kalau dia yang begitu berpengaruh dan begitu bermurah hati, bila mana dia masuk Islam, tentulah akan balik pada Islam satu kesan yang sangat besar. Kalau dia masuk Islam, sudah tentu masalah sinamah, pengikut dia, peminat-peminat dia akan masuk Islam. Jadi dia kena bunuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Nabi kata, irhamil yatim wamsah ra'sahu wa at'imhu yalin qalbuka wa tudrik hajatuka. Nabi kata, kasihanilah anak yatim, sapulah kepala dia dan bagi makan dia. Nabi kata, yalin qalbuka wa tudrik hajatuka, pasti hati kamu akan lembut dan pasti hajat kamu akan tercapai. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita nak hajat kita Allah kabul, bagi duit kat dia, bagi sumbangan kat dia, jaga anak yatim. Hati kita lembut, hajat kita pun tercapai, insya-Allah. Kadang-kadang banyak hajat kita yang kita hajat tapi tak tercapai. Cuba try pula melalui sumbangan kepada anak-anak yatim, insya-Allah. Kita pun di sini ada anak yatim 2-3 orang. Mereka hafal Quran, masalah Sayyidina Muhammad dan subhanallah. Baik. Jadi kita ustaz-ustaz ni, anak yatim ni, sapu kepala dah apa? Jumpa sapu kepala, buka kepiah sapu kepala. Ayah saya dulu ada satu anak yatim di belakang rumah. Hari Jumaat panggil, ajak pergi Jumaat. Sambil pergi Jumaat, balik daripada Jumaat, turun kereta dia panggil, main kat dia, buka kepala, sapu kepala, bagi duit. Hati kita akan lembut. Kita akan mudah menangis, kita mudah insaf.
Ini kalau ada anak yatim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan sebenarnya sesungguhnya kita tumpang rezeki depa aja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak yatim ni, saya jumpa satu orang anak murid saya kemarin. Waktu mengaji buah lah nakai. Kemarin jumpa Salah Sayyidina Muhammad. Tengok hal keadaan dia tu macam nampak macam dhaif. Macam tak terurus lah. Dia ni cerita tak terurus ni sampai mendewasa, sampai kahwin. Pasal dia ayah mati lagi, dia kecil lagi. Mak belah, anak ni lintang pukang, nakai buah apa semua ni, semua ada cukup kat dalam Salah Sayyidina Muhammad. Jadi saya kata, dapat macam mana? Ayah tak ada. Kata ada ayah ni, mak tara tu nak marah tara mana, nak kawai tara mana, tak mampu. Jadi itulah kesan daripada anak yatim. Jadi kalau ada anak yatim ni, kalau boleh jadi bantu mereka, sekolahkan mereka. Kalau ada lagi anak-anak yatim di luar sana, Salah Sayyidina Muhammad, yang ada, saya nak minta anak-anak yatim tu kami nak belah. Muslimin dan muslimat, tak kira duduk taman mana pun, jadi bagi kat kami nak belah. Mereka makan, mereka tak mengaji sini, mereka tak perlu banyak iuran. Kalau mereka belajar sampai mereka berjaya, kita hantar pergi sampai luar negeri, sampai mereka jadi ulama, insya-Allah. Jadi saya mohon kalau ada, kami nak ada, insya-Allah. Kita nak belah mereka jadi hafiz, jadi ulama, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi minta tolong kalau ada. Sebab kita nak murah rezeki ni, kita kena macam tu lah. Supaya kita nak dekat dengan Nabi di akhirat esok macam ni. Kahataini fil jannah. Dengan Nabi macam ni lah syurga. Masya Allah. Waktu saya mengajak di Maksasah dulu, ada satu orang Kani kami panggil Kak Ani. Dia cerita dia, suami dia menikah dua, dia isteri yang kedua. Anak ni sewaktu ada, waktu arwah suami masih ada, duit ada. Bila duit ada ni, makan ni kira mereka makan senang lah. Bila suami mati, dia bela tiga-tiga orang anak dia. Jadi dia berempas pulai lah, bela anak. Kita pun duk di Muassasah semua pakat miskin lah, nak tolong pun tak tolong tara mana. Kita pun, saya pun setiap bulan berhutang. Sekolah bagi banyak ni tapi tak cukup. Tapi kami tak pernah minta lebih. Tapi walaupun macam tu, puas hati sebab kita berkhidmat, kita berjuang di sekolah perjuangan. Satu hari dia main cerita, kata dia satu orang dalam mimpi dia, satu orang bagi tahu, kata macam ni, Ani Rasulullah minang hang. Terkejut dia. Dalam mimpi dia orang beritahu kepada Rasulullah minang dia. Jadi saya tak tahu dah faham ataupun tak, tapi saya cerbut lah. Salah Sayyidina Muhammad, Nabi pinang tu mana apa? Nabi ajak masuk syurga. Kahataini fil jannah, sebelah anak yatim. Jadi siapa-siapa nak tengok ahli syurga, tengok ibu tunggal yang belah anak yatim. Itu ahli syurga. Jaminan Rasulullah akan masuk syurga orang belah anak yatim. Ustazah waktu mana dia mengajar di SIK dulu, di Jeneri, dia tengok banyak budak waktu rehat tak rehat, main orang pergi rehat, mereka tak rehat. Dia dah panggil, kenapa tak pergi rehat, tak makan, tak ada duit Ustazah. Ayah jawab, ayah tak ada dah, ayah mati lah. Oh, sabit tu tak pergi makan, tu mak tak bagi duit. Tak, mak tak bagi duit. Akhirnya main sekolah tak macam anak orang lain, ramai. Akhirnya Ustazah cadangkan pada GB Robsak buat tabung anak yatim. Jadi kebetulan Salah Sayyidina mak tabung tu dibuat, kemudian main bulan puasa. Bila bulan puasa nak bagi duit raya untuk anak yatim. Jadi waktu tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, waktu tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Robsak pun bagi sumbangan.
Dalam berapa orang, 5-6 orang dia pergi anak yatim, tiba-tiba demai rasa. Sebab dia menangis atas pentas tu anak yatim. Dia lembutkan hati. Jadi bila bagi sapu kepala, bagi dia teringat. Jadi itulah anak yatim ni melembutkan hati. Sebab tu Nabi kata macam ni pasal apa? Sebab Nabi sendiri pernah tempuh hidup sebagai anak yatim. Nabi akhir zaman anak yatim. Jadi subhanallah, siapa-siapa yang nak dekat dengan Nabi macam surga, sara anak yatim. Hantar main sini, tuan-tuan bagi duit, kami bela sampai jadi ulama, insya-Allah. Kalau hantar pergi kot lain tak tahu lagi. Jadi kita nak pasti bahawasanya kita tak tertinggal jadi kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lebih-lebih lagi 10 Muharram. Di antara amalan yang kita sunat buat pada hari 10 Muharram, bagi makan anak yatim. Tapi tuan-tuan jangan makanlah. Hari tu kena puasa. Kita bagi makan anak yatim, tapi kita puasa. 10 Muharram sunat kita berpuasa. Sapu kepala dia. Hati lembut hati kita, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita sempat menjawab 2 soalan daripada yang diketengahkan, insya-Allah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi alhamdulillah hari ini penaja kita ialah grup infak Masjid Darsa 1, 2, 4, 5, 8, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24. Seterusnya Azina Ibrahim Taiping, Isa Syari dan isteri Tunjang Jitra, hamba Allah dan keluarga Pak Kelang. Seterusnya Azah dan Azalia, semoga terpilih belajar di Maktab Mahmud Perak. Seterusnya Katina sekeluarga, mohon doa sembuh daripada penyakit daripada Pak Dixon, amin. Rahmah Zaliza dan keluarga, Abdul Halim Kamarul Zaman dan isteri, mohon anak-anak diberi kemudahan, mendapat ilmu yang berkat dan berjaya dalam peperiksaan, amin. Pada Kelang Selangor, Allah yarham Haji Azmi, Hajah Zubaidah Mazina dan Azizul daripada Kulim. Hajah Fadilah minta doakan anak-anak jaya dalam peperiksaan SPM, amin. Cucu Nuh Ubaidillah dan Luz Ubaidillah, doakan cepat sembuh daripada Covid, amin. Seterusnya Nur Khairun Najwa, Nur Awwaliyah Humaira, Muhammad Hanif Aqil, Muhammad Hanif bin Ruslan, mudah dimudahkan menjawab peperiksaan SPM, amin, dan SMA, amin. Anak Nur Khair, seterusnya Hasrinda Hashim, Puncak Jalil, Selangor. Yang seterusnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nasrah Imran, moga berjaya dalam SPM, amin. Helmi Syafi'i dan Nursiah Syishak, Sungai Duri Indah, Pulau Pinang. Anak-anak Nurul Husna binti Helmi, mudah dimudahkan dalam peperiksaan SPM, amin. Terusnya arwah Khairul Zaman, Kamarul Zaman, arwah Muhammad Izzat Hakimi, Hulu Kelang, Selangor. Terusnya Siti Khatijah Umar Asri, mohon beri kejayaan dalam peperiksaan SPM, amin. Hamba Allah juga mohon doa Aliyah Khairah berjaya dalam SPM, amin. Ibrahim Desa dan Nur Azlin Haji Osman, sekeluarga Shah Alam, minta didoakan kesihatan yang baik, amin. Rozita dan keluarga Adira Shah, Ampang Saujana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mohon didoakan anak dapat menjawab dalam peperiksaan, amin. Suzi sekeluarga Kajang, minta didoakan juga untuk urusan umrah 3 Mac, amin, dimudahkan. Nur Azaz Selangor, Rozani Nasruddin Ceras, Marina Alisha Taman Permata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nazran Arif, doakan untuk anak yang positif COVID di Singapura, amin, di kesihatan.
Mazlina Azmi daripada Kuala Lumpur, Aminah Syed Ahmad Al-Haddad sekeluarga Melaka, mohon dimudahkan perjalanan umrah, amin. Nur Laili Nayan Bagan Serai Perak, Haji Arsyad dan Hajah Hanisah Lubuk Jong Kelantan, khususnya minta doakan dimudahkan segala urusan selepas banjir. Semoga Allah mudahkan mereka, amin. Keluarga Syamsiah Yahya Ampang, moga dijauhkan daripada musibah, khususnya Cik Mat Ahmad Gombak dan penyumbang di TikTok. Jadi saya juga terima kasih pada yang sentiasa menginfak melalui page, memberi bintang dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki mereka. Allah jadikan mereka sebaik-baik hamba Allah. Allah jadikan semua penaja kita hamba Allah yang selalu mendapat rahmat untuk mereka, dan dikabulkan semua hajat-hajat dan permintaan mereka, amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr.